Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bertemu lagi ya. Rasa dah lama sangat tak jumpa ya. Hari pagi tadi dah jumpa dah sampai tengah hari ya. Lama kat sini. Alhamdulillah, saya datang ni maknanya alhamdulillah lah, sihat, suara saya pun sihat. Alhamdulillah berkat doa jemaah. Dapat juga pagi tadi dah 3-4 jam cakap. Alhamdulillah suara masih ada. Selalu saya kalau lama-lama tu biasa suara saya hilang lah. Tapi mungkin alhamdulillah berkat kita berkongsi tentang ilmu pagi tadi berkenaan dengan bacaan solat. Alhamdulillah malam kita kongsi pula tentang satu lagi ya, rukun Islam kita sambung lagi berkenaan dengan ibadah haji dan umrah. Jadi kita sambung aja slide kita yang ada ni, iaitu tentang tajuk menjauhi amalan syirik, khurafat dan bid'ah. Kerana dalam ibadat haji ini ialah dia dah lama ya. Bila dah lama tu dia turun temurun. Kadang-kadang ada beberapa jenis perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang terdahulu, kononnya untuk mendapat keberkatan atau untuk dapatkan apa-apa ya. Jadi perkara-perkara ini kita kena elakkanlah. Contoh ini seperti mana yang difatwakan ya dalam muzakarah haji dan fatwa, iaitu antaranya mengambil kelambu Kaabah, iaitu bertujuan sebagai pelaris jualan dan menganggap ia satu keberkatan. Mungkin contoh bukanlah ambil kelambu tu satu kelambu habis tu, tak ada lah kan. Tapi mungkin dia ambil tepi, dia tengok orang tak ada, dia gunting je. Gunting nak tahlul ada. Jadi dia ambilnya apa tu kan, dia punya bulu benang tu ke apa ke kan. Dia buatkan tangkal ke apa ke. Na'udzubillah, sebab benda ni bila dia sebut maknanya pernah berlaku. Mungkin sekarang tidak berlaku lah kan, tapi pernah berlaku pada zaman dahulu. Sebab itu dia dimasukkan dalam slide rasmi tabung haji ini kerana ia pernah berlaku. Memang ada orang bawa balik jadikan macam pelaris dan sebagainya ya, jadikan ibu duit lah apa macam-macam lah kalau istilah orang dulu. Tapi saya rasa sekarang kita faham lah. Yang kedua, kain putih sebagai alat solat. Bertujuan dibawa balik untuk dijadikan kain kapan, kononnya meringankan siksa kubur. Maklumlah kan, pergi tanah suci ni, tanah tu berkat kan. Jadi kita pun bawa lah kain cotton, kain apa, kapas kan. Kain kapan tu risau juga nak bawa tu kan. Tapi ialah orang kata ada berlaku lah benda ni. Kadang kita dengar macam pelik kan. Tapi ia pernah berlaku. Yang ketiga, peluk tiang jin di Masjidil Haram. Ya, bukan peluk jin tau, peluk tiang jin. Tak tahulah mana tiang tu. Saya pun dah tak ingat dekat mana. Bertujuan melanjutkan umur dan meminta kekayaan. Oi, dahsyat ni kan. Kalau peluk tiang ni betul-betul kaya, saya pun nak peluk kan ya. Kan? Tapi itulah, kadang perkara macam ni memang ada ya. Yang berlaku. Jadi maknanya kita kena menghindarkanlah. Dan bila kita dapat ilmu begini, insya-Allah kita tak akan buatlah perkara khurafat ini ya. Bergantung di kelambu Kaabah. Ini banyak orang buat ni. Bergantung di kelambu Kaabah dan memohon hajat daripada Kaabah, bukannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada dalam sunnah untuk kita melekapkan muka dan dada kita di multazam. Multazam ni kalau ingat Ustaz ada cerita tu, kalau di Kaabah tu di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah. Antara Hajar Aswad, kita boleh bayanglah Hajar Aswad sebelah kiri tu, kemudian ada pintu Kaabah, di tengah-tengah di antara keduanya tu memang pendek lah kan, dalam 2 meter macam tu aja. Dekat situ memanglah kalau boleh kita melekapkan badan dan muka kita tu memang sunnah lah, sunnah Nabi SAW. Tapi niat kita tu kita kena pastikanlah hati kita terjaga lah kan. Jangan kita niat sebab apa nak mohon di Kaabah itu dan sebagainya tu, kita kena hati-hatilah. Kita takut syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang kita bimbang. Sebab kita kena ingat kita bertawaf tu kerana Allah, bukan tawaf tu sebab
nak memuliakan Kaabah ataupun batu. Kaabah tu memang mulia, tapi niat kita tu lah kita kena jaga sentiasa. Meletakkan duit di bawah kelambu Kaabah, ini pun ada juga satu hal. Ya, bertujuan selepas tawaf duit tersebut diambil balik untuk ni yang saya cakap ibu duit tadi lah kan. Dijadikan ibu duit sebagai pelaris. Dan benda-benda ini memang berlaku ya pada zaman dahulu lah. Tapi kalau kita tak cerita ini takut berlaku lah tu. Takut berlaku lagi. Jadi sebab itu kita bagi tahu awal-awal lah. Kemudian menjauhi amalan syirik dan khurafat yang lain, iaitu ketika berangkat ke tanah suci ditulis kalimat syahadah, ditinggalkan la ilaha illallah pada keluarga dan Muhammadur Rasulullah dibawa ke tanah suci. Haru. Kan? La ilaha illallah bagi kat family tinggal kat Lengging ni kan, bagi ni la ilaha illallah kau tinggal sini, nanti yang Muhammadur Rasulullah ayah bawa pergi tanah suci. Pelik lah tu kan. Baru je belajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pagi tadi kan. Jadi jangan buatlah, insya-Allah kita tak buat. Memakai tangkal azimat, inilah. Pakai tangkal ni bukan orang pergi tanah suci je. Kadang kita tengok zaman-zaman dahulu kan. Yalah masa saya kecil-kecil pun kita tengok kalau budak menangis melalak je tu, kadang kita pergi, lepas tu Tok Bomoh bagi apa tangkal letak kat perut ya, ikat tangkal hitam, pernah perasan tak kan? Ingat kan dulu-dulu. Kemudian ikat dekat tangan, ikat dekat leher. Minta maaf lah kan, dah serupa macam anjing dah, ikat sana ikat sini kan. Jadi tak boleh tu. Kadang memang ada, macam semalam pun saya pergi kuliah di Semenyih pun ada makcik tu tengok, ni cucu acik ni tengok mata dia asyik pandang atas je, dia kata. Biasalah orang kita ni kalau pandang atas dah tak nampak benda lain dah, nampak makhluk halus lah apa. Bila tanya umurnya berapa, dalam pantang lagi, baru sebulan ya, 30 hari tu. Tak apa, budak-budak memang macam tu, dia nak pandang mana lagi dah. Kalau kita dah baring kan dia pandang atas lah, takkan dia nak pandang bawah, kita pun risau pada pandang bawah kan. Jadi budak tu dah memang kita pegang tu baring kan, dia memang dia pandang atas lah. Kita jangan cepat sangat tau bila tengok budak tu mata dia satu halu, mesti dia nampak benda-benda ni. Jangan kita cepat sangat apa ni ya. Yang penting kita sekarang tak ada dah tangkal, tak ada azimat, kita baca, banyakkan baca ayat kursi, banyakkan baca-baca doa, dan juga surah. Kalau kita tak mampu nak baca surah Al-Baqarah tu, kita pasanglah kan sekarang macam-macam, ada yang apa plug dekat Swiss lah apa yang Quran tu kan, ataupun YouTube ke apa ke, duk pasanglah dekat rumah tu. Jangan asyik pasang lagu agogo je kan. Lagu Piramli dengan Saloma je. Pasang surah Al-Baqarah tu kat rumah tu pasang. Jadi tapi tingkap kena buka lah. Tu dari segi orang kata, saya belajar juga sikit. Jadi bila kita pasang apa surah Al-Baqarah, Ali Imran, jadi tingkat-tingkat rumah tu buka sikit. Jadi orang kata ada pengaliran udara, dan juga ialah makhluk-makhluk yang tidak baik tu, ialah kalau kita tak buka tingkap dia keluar je kan. Tapi maksudnya dari segi adabnya begitulah. Jadi kita pasang ayat Quran. Kalau boleh, kalau sementara masih ada baby dalam rumah yang baru lahir dan sebagainya, kita banyakkan pasang ayat-ayat Al-Quran, supaya anak-anak ini insya-Allah Allah lindung. Bukan anak-anak aja, kita sendiri pun sentiasa juga memohon perlindungan Allah. Sebaik-baiknya kita cuba baca sendiri kalau kita tak mampu nak baca lah. Al-Baqarah tu kan panjang. Jadi kita boleh pasang ayat-ayat Al-Quran ini. Biarkan ayat Quran itu sentiasa berbunyi dalam rumah kita. Begitu sebaiknya ya. Jadi tangkal azimat ni bukan haji umrah sajalah, dalam kehidupan kita pun kita kena hindarkan. Kemudian bertujuan supaya yang macam tadi tanah suci yang pasal tinggalkan la ilaha illallah tu tadi, supaya jemaah haji tidak meninggal dunia di tanah suci. Pelik kat tu. Dia kalau ikutkan betul-betul, kalau dapat meninggal tanah suci tu, memanglah kita tak adalah. Dia sepatutnya memang kita kena berdoa untuk kita meninggal tanah suci ni. Tapi bukan semua orang ada kekuatan nak, sebab duk fikir kat rumah tu kan, tinggalkan anak, tinggalkan rumah, tinggalkan apa. Tapi kalau orang hati dia dah bulat, dia tak kisah, dia doa je. Kan? Tapi kalau tidak meninggal tanah suci ni memang pelik lah. Cuma kadang kita tak adalah sampai tahap macam tu kan. Cuma kita tak adalah sampai tahap nak berdoa. Tak semua orang begitu kan. Tapi ada je orang yang berdoa biar meninggal tanah suci. Tapi memang kalau ikut sunnah Nabi SAW ataupun hadis Nabi, siapa yang meninggal di Madinah itu, memang kita diminta untuk berdoa meninggal di Madinah contohnya. Kerana orang meninggal di Madinah dapat syafaat Rasulullah SAW. Kita doalah, tapi sama ada umur kita tu Allah panjangkan balik Malaysia, alhamdulillah kan. Kalau Allah kata sampai situ umur kita sampai di Madinah pun alhamdulillah sebenarnya. Sebab itu memang besar syafaat. Memang kalau kita fikir logik lah, tinggal anak kat rumah, family kat rumah ya, harta benda kat rumah tu, kita jangan fikirlah. Saya rasa kalau kita pergi ke tanah suci, kadang
apa yang kita tinggal, kalau kita tak pergi tu memang kita akan fikir macam tu. Tapi bila kita dah sampai sana, kita memang rasa tenang, dia tak fikir pun, kita tak pisau pun rumah takut ada orang masuk ke apa ke, tak ada fikir pun. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita, perempuan yang ada benda, kalau kita dah pernah pergi, kita tahu macam mana perasaan tu. Dia rasa tenang, tak ada fikir pasal takut apa barang tinggal kat rumah, apa itu ini, tak payah risau. Hatta kalau kita, contohlah kita buat haji lah kan, lama kadang orang-orang muda contoh yang baru dapat anak ataupun terpaksa tinggalkan bayi, tinggalkan anak-anak kecil, kita risau apa semua kan, macam mana lah dia orang tu. Memang kalau dekat Malaysia kita memang fikir macam-macam. Tapi bila dah sampai sana tu memang tawakal ala Allah, memang kita serah bulat-bulat anak itu pada Allah SWT, dan ialah kita minta lah mak kita ke, kalau masih sihat, mak ayah kita tolong jaga atau adik-beradik kita tolong jaga, insyaAllah memang diorang ni insyaAllah okey, tak ada masalah biasanya. Jadi kita jangan, orang kata bila dapat panggilan haji, dapat surat, dia berkata kita tolak, alasan anak tak ada siapa nak jaga. Jadi kita kena plan lah, kita kena fikir betul-betul macam mana kita nak uruskan anak-anak kita, terutama kalau yang dapat panggilan haji pada usia muda lah, anak-anak masih kecil kan. Jadi kalau boleh jangan tolak, panggilan haji ni jangan tolak. Selagi kita tak ada perkara-perkara yang, apa nak katanya, perkara-perkara yang terlalu darurat lah. Contoh kesihatan yang memang sangat-sangat tidak mengizinkan, itu lain. Tapi kalau memang selagi benda tu kita boleh urus, terimalah panggilan itu. Sebab panggilan itu dia tidak akan datang kali kedua. Mungkin kita fikir logik, panggilan dapat, kita tolak, tak apa, kita letak je tahun depan, nanti dipanggil lagi lah tu. Tak tentu tau. Tak tentu. Kalau ada rezeki, kalau fikir logik memang macam tu, kita tolak, kita letak dalam surat tu, saya tak dapat pergi tahun ini alasan sekian-sekian, saya letaklah tahun depan contohnya kan. Tapi tahun depan pun kita masih lagi masuk dalam giliran-giliran tu. Sebab itu kalau selagi kita tidak ada alasan-alasan yang tidak munasabah tu, kena terima sahaja. Lepas tu kita uruslah macam mana, fikirkan macam mana nak buat, macam nak buat. InsyaAllah Allah akan bagi kita ilham macam mana nak uruskan keluarga kita ataupun apa saja yang kita tinggalkan itu. Ya, sebab bukan senang tau. Orang nak dapat minta haji pun banyak kali dah. Kawan-kawan saya macam saya ni ada kota pula kan. Tanya doktor macam mana ya, saya dah merayu 8 kali, 10 kali. Itulah kalau ustaz ada kota 10,000 ustaz bagilah. Orang lengging ni kan, bagi dia kawan-kawan tu kan. Tapi masalahnya tak ada kota. Saya pun tak ada kota kan. Jadi kita punya boleh nasihat je lah macam mana nak buat. Tak apa, teruskan merayu. Kalau 8 kali dah merayu, rayulah kali ke-9 saya kata. Itu je saya boleh nasihatkan kan. Kita tak ada apa kekuatan kan, sebab benda itu semua jemputan Allah. Jadi kita cuma boleh bagi cara dia macam mana, itu je lah. Ya, hatta ada orang yang sampai dah daftar, dah siap daftar dengan package apa semua. Orang kata kalau fikir logik, dia kata saya daftar ni, saya orang pertama yang daftar package tu, dia kata. Package swasta lah ya, dengan harapan maknanya merayu melalui package swasta dapat pergi haji. Kuasa Allah SWT, walaupun dia orang pertama yang daftar package tu, nama dia tercicir daripada senarai rayuan itu. Itu yang pelik tu. Tapi bukanlah kita kata apa, maknanya nak katanya jemputan Allah tu kan lebih mengatasi segala-galanya. Kita dah usaha dunia, memang sedih. Maknanya kalau fikir dari segi keduniaannya, macam mana nama tu boleh tercicir? Kenapa travel tak hantar nama saya sekali, sedangkan saya orang pertama yang daftar? Kan? Kalau orang akhir tu mungkin takutlah tercicir nama. Ini orang pertama, patutnya dalam sistem tu dah ada nama dia. Tapi kalau Allah kata tak jemput tahun ini, makna tak jemput. Memang sedih, nangis abang tu cerita kat saya. Saya pun dia sebab jugalah kan. Kita pun jelah dengarlah je lah orang punya luahan. Dia pun faham benda tu jemputan, tapi dia tak boleh nak simpan. Bila simpan dia rasa macam ya Allah, rasa macam nak mati rasa kan. Macam tu perasaannya kan. Sebab bila dah dapat, orang kata macam dah nak pergi dah, tapi kalau Allah kata tidak. Macam tu. Memang sedih lah kalau kita fikirkan kan. Tapi tak apalah, saya rasa kita usahakan lain. Mungkin ada hikmahnya, mungkin tahun depan mungkin abang dapat lebih baik daripada tahun ini. Tak tentu kalau kita pergi tahun ini kita akan dapat yang terbaik. Itu je lah nasihat secara positifnya yang kita boleh bagi kan. Tapi selebihnya memang kuasa Allah. Inilah dia pakai tangkal ni sebab bertujuan untuk menjauhi bala dan mengharapkan keselamatan. Jadi itu kita faham lah ya, kita perlu elakkan perkara-perkara ini. Memanggil bomoh untuk menolak bala dalam rumah. Dia buatnya. Bertujuan percaya bomoh untuk memulakan perjalanan, membawa air 7 telaga untuk dibawa tawaf, untuk dijadikan ubat. Itulah masalah ni. Ya. Siap bawa air 7 telaga, tak tahu telaga mana dia ambil. Telaga hang tuah ke telaga apa semua kan. Jadi benda-benda ni tak sepatutnya. Kemudian pengijazahan haji.
bertujuan mendapatkan sijil daripada syekh di Mekah yang mengesahkan hajinya dan menukar nama. Pelik juga ni. Pengijazahan haji apa orang kata dia nak dapatkan sijil. Macam pergi haji ni macam nak pergi belajar dekat universiti ke, belajar kat college ke, lepas tu dapat degree ya. Lepas tu dapat pula sertifikat dapat sijil pula. Sebab benda ni ada berlaku, sebab itu dituliskan di sini. Menyapu dan mengusap pintu Masjid Al-Haramain atau Masjidil Haram bertujuan untuk mendapat keberkatan. Juga tak dibolehkan lah untuk melakukan perkara ini. Tapi kadang memang kita tengok, kalau kita tengok jemaah-jemaah negara-negara lain negara-negara lain ni memang kadang disebabkan mereka pergi tu mungkin ilmunya tak cukup. Macam kita ni dengan kursus asas hajinya, kursus perdananya, kursus macam-macam lah Macam ini kita buat secara eksklusif di surau, kita buat juga di sini. Memang kalau macam tadi saya buat borak juga dengan Abang Haji Azmi kan. Memang kalau kita pergi kursus asal dekat masjid-masjid tu memang laju atau terpaksa sebab dia satu slide tu memang untuk satu hari je. Bayangkan macam kita yang lepas tu, saya berapa dekat 2 bulan saya settlekan untuk slide yang lepas tu kan. Sebab memang slide yang dibagi tu memang kalau ikut peruntukannya memang kena habis dalam masa 2 jam satu slide tu. Satu siri slide. Macam ini kita pun dah berbulan-bulan sebab kita pun tak adalah mengejar untuk ni kan. Jadi maknanya itulah, maknanya detail sebenarnya. Kalau nak cerita ni sangat detail. Kalau kita pergi laju-laju macam tu kita tak dapat menjiwai lah. Jadi alhamdulillah surah Abu Bakar Siddiq dapat buat perkara inilah. Ada 2 surah ini dengan satu surah lagi dekat Semenyih saya buat juga. Itu pun baru kuliah pertama. Tuan-tuan yang paling advance lah sebenarnya, alhamdulillah. Jadi tak banyak surau saya bagi kuliah untuk haji dengan umrah ni lah. Baik, lagi membawa air zam-zam, kismis, kurma, duit semasa tawaf. Memang ada orang macam tu. Kita kata bawa air zam-zam ni nanti boleh jadi ubat, kata balik nanti boleh rawat penyakit sebagainya. Ni benda-benda yang kita kena hindarkan. Sebab kadang-kadang ada orang tanya, boleh tak bawakan air zam-zam, tawaf nanti, balik nanti bagi saya nak buat tangkal lah apa semua. Hati-hatilah bila ada orang cakap macam ni. Kalau kita tak pasti amalan tu, tanya je ustaz, boleh tak, masalah. Boleh ke ustaz kita nak buat macam ni. Kalau perkara itu tidak bercanggah, okey. Tapi kalau dah ada dalam ni memang tak boleh lah maknanya. Jadikan ubat, penawar duit tersebut jadi ibu duit, tak boleh. Segala amalan yang bercanggah dengan syariat, contohnya seperti saka, sihir, hendaklah ditinggalkan. Contoh di Malaysia ni ada orang yang ada saka lah, sihir lah apa semua. Perkara-perkara ni memang kita kena buat perubatan lah, kena dihilangkan, kena ditinggalkan dan perlu dirawat Bertujuan sebarang perbuatan khurafat hendaklah dijauhi sebelum, semasa dan selepas melaksanakan ibadat haji dan umrah. Kemudian perkara yang membatalkan syahadah. Ini perkara yang kita kena hindarkan. Na'udzubillah, sebab kita pergi haji, kita pergi umrah bukan sebab sepatutnya kita nak memperkuatkan lagi syahadah, bukan menyebabkan kita batal syahadah kita pula, berdosa pula. Itu kita risau. Sebab apa dia berlaku perkara-perkara macam ni? Sebab ibadat haji dan umrah ni orang pandang sangat-sangat mulia, sebab dia bukan senang kan nak pergi haji, pergi umrah. Jadi orang-orang yang tak dapat pergi tu yang dikirim macam-macam tu. Minta tolonglah ni lah, minta tolong saya bawa pergi ke duit ni, kalau bagi duit untuk belanja kat sana tak apa kan, duit tu dijadikan nak jadi ibu duit lah, tolong tawahkan untuk duit ni lah apa semua, itu tak boleh. Kalau dia bagi duit kat kita, kita ambil tak apa, ni untuk belanja, makan roti kebab kat sana, boleh, itu tak ada masalah. Kan, ni untuk belanja-belanja kat sana, okey lah, tak ada masalah lah. Kalau orang bagi, biasa lah tu, kalau pergi haji kan orang akan bagi duit kat kita untuk belanja apa semua, kita pun belilah dia punya cenderahati souvenir made in China tu kan. Tahu made in China, tasbih made in China, semua made in China, tak apalah, beli aja. Tak cukup beli kat Maidin tu pergi kat Beranang ke Kuala Renggih tu, alamak tasbih tak cukup, beli kat situ lah. Tak baik lah itu kan, balik haji buat tipu pula kan. Baik. Perkara yang membatalkan syahadah, pertama persekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Ini sudah tentulah. Apa sahaja perkara kita pun belajar dah pagi tadi, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara di antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadilah. Kan bawa ibu duit, bawa ini pelaris, buat jadi itu, jadi ini, tak mau. Ini dah jadi macam saya cakap pagi tadi kan, seperti orang yang beragama Kristian, agama Nasrani kan. Kalau Yahudi memang dia tak sembah apa-apa ke depan. Yahudi dia memang macam mirip dengan Islam lah. Walaupun kita pun tak kenal dengan Yahudi ni, tapi dia memang tak ada sembah apa-apa. Dia tak ada benda kat depan dia.
Kalau Kristian, kalau sekarang dia jadi macam tu lah. Ada patung Mary the Virgin, patung Maryam lah, patung Jesus Christ lah, apa semua. Sebab patung-patung itu memang kalau ikut Nasrani ni, agama Kristian ni sebenarnya dia punya asas ni memang di Palestin. Sebab itu Palestin ni banyak isu dia. Dia bukan kata Vatican City lah, tempat suci lah, apa semua kan, kat Rome tu. Tapi sebenarnya tidak. Dia kalau ikut betul-betul, mayat Jesus Christ pun dekat Palestin banyak. Dalam gereja kiamat bagi. Church of the Holy Sepulchre, nama gereja tu tak pernah pergi dulu. Jadi dalam gereja tu ada Jesus Christ. Bukan ada di Eropah, bukan ada di London, bukan ada di Paris, tak. Memang di Palestin. Sebab itu kadang orang Kristian dia sendiri beribadat, dia sendiri tak faham apa yang dia buat. Sebab itu kalau kita tengok banyak kan virus yang sekarang ni, yalah ala-ala kita sebut yang pasal orang-orang yang baca Al-Quran kan, orang-orang putih kan banyak orang-orang non-Muslim bukan Islam tu, dia orang banyak baca Al-Quran, dia viral dalam YouTube apa semua. Lama-lama masuk Islam orang tu. Terutama dalam isu-isu Palestin macam ni kan. Kenapa Islam itu dijadikan sebagai seolah-olahnya teraniaya sebagainya. Jadi orang-orang putih yang selalu baca Al-Quran dan mereka baca tu bukan niat mereka untuk memperlekehkan Al-Quran, tapi mereka memang suka dengar dan mereka baca, mereka hayati maksud-maksudnya, memang confirm masuk Islam. Kerana ayat Quran dia jadi rawatan kan, jadi syifa, jadi perawatan pada hati. Sebab itu akhirnya orang-orang seperti itu akan masuk Islam. Itu hebatnya, sebab itu kita kena belajar faham. Alhamdulillah lah pagi tadi kita dah cuba faham ayat-ayat bacaan solat kita. Jadi itu sangat bagus. Menjadikan satu perantara. Okey. Ketiga, mengamalkan perkara syirik, saka, sihir dan santau. Ini juga kita kena hindarlah, terutama dalam masyarakat kita memang ada perkara-perkara ini. Ya, keempat, menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Kan kadang ada orang cuba buat kalau dialog antara agama tu tak apa, tapi jangan kata agama ni lebih kurang sama je, Islam ke Yahudi ke Nasrani ke Buddha ke Hindu ke sama je. Tak boleh. Mungkin nilai-nilai ada yang sama, nilai-nilai murni lah, bukan nilai-nilai akidah, nilai murni, nilai universal orang kata, nilai-nilai murni. Mana ada agama dalam dunia ni suruh merompak, mencuri, tak ada kan. Jadi kita pun tahu, tapi kalau setakat nilai umum tu tidak ada masalah lah. Tapi tak bolehlah menyamakan dari segi akidah atau cara beribadat. Macam tadi pagi saya cerita pasal sembahyang dan solat tu kan ada yang tanya macam mana kalau kita nak guna istilah sembahyang tu. Sebab tu kalau boleh kita elakkanlah perkataan sembahyang tu, bukanlah berdosa, tapi maknanya lebih baik kita guna solat. Cakap Melayu pun guna solat, cakap Arab pun guna solat, cakap orang putih pun guna solat. I perform my salah, bukan I perform my prayer. Itu. Sebab memang saya sendiri dari dulu memang masa saya belajar di UiA dulu memang macam tu. Kita tak ada guna perkataan prayer. Memang kita guna solah. Memang guna solat. Jadi sebab solat ni memang special. Dia istilah dia khas untuk Islam. Jadi tak kira dalam English ke, dalam Melayu ke, bahasa Arab, dan sudah tentulah kita tetap guna perkataan solat juga. Jadi kita boleh hindarkan perkataan-perkataan gitu sebab kita nak elak. Sebab orang tengok orang bukan Islam pun sembahyang kan. Mau pergi mana? Mau pergi sembahyang lah. Sembahyang mana? Kuil. Gitu kan. Sembahyang kat dia. Baik dia tak cakap solat kan. Solat kan jentik kan. Dia cakap sembahyang kan. Macam itulah. Baik. Nombor 5, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat baginda. Itu bahaya tu. Jangan sampai kita kata apa yang Nabi buat ni tak kena dengan zaman lah, tak sesuai dengan zaman. Tu kena hati-hatilah. Ya, perkara-perkara ini kita kena elakkan. Mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agamanya. Mempersendakan. Kita risau kadang kita tengok dalam Facebook ke dalam media sosial kan, ada orang dia cuba mempersenda-sendakan bab ibadat, bab tutup aurat contohnya kan. Ada kadang kita tengok, dulu saya ada nampak lah orang-orang ni. Kadang niat dia nak bergurau apa semua, tapi bab agama tu janganlah dia main bergurau ya. Benda ni tak boleh. Bab agama jangan kita buat gurau. Yang ketujuh, mempercayai dan beramal dengan sihir atau bersahabat dengan jin. Ke-8, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Pun bahaya juga. Kan macam sekarang kita dalam isu Gaza, Palestin. Sekurang-kurangnya hati kita tu mesti ada rasa macam sedih, rasa marah, rasa apa kan terhadap Israel. Sebab itu kadang-kadang kita tengok macam tu jugalah dalam, biasa kita tengok dalam tu lah media sosial. Dia kata, saya neutral. Saya tak ada pergi ke Palestin, saya tak ada pergi Israel. Saya tengah-tengah je. Ini memang kena pelangkung ni. Kan istilahnya kan. Saya tak ada, saya neutral. Saya tak ada menyokong ini, saya tak ada menyokong itu. Janganlah gitu.
Maknanya hati kita tu dah mati tau. Bila kita langsung sekelumit pun tak ada rasa sedih, sekelumit tengok orang mati. Budak mati, begitu je. Tak ada langsung rasa macam sedih ke, rasa marah ke, rasa ya Allah Yahudi ni kenapa macam ni perang. Sekurang-kurangnya lah kan, kita nak pergi perang ada, kita tak mampu. Kan, nak pikul senjata, nak tembak dia, kita tak mampu. Yang kita boleh berdoa, tu yang doa selalu kita baca kan, doa Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Filastin. Itu je lah yang kita mampu boleh buat. Sebab doa itu senjata orang beriman. Itu sekurang-kurang itu. Jadi kalau macam ini tengok, membantu menolong orang musyrik, sesuatu yang membatalkan syahadah kita. Na'udzubillah min zalik. Yang ke-9, berkeyakinan bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang macam tu. Bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat. Bahaya. Ada yang berlebihan pun ada juga. Ada satu tu, adalah seorang kawan saya, sahabat saya tu, kesian jugalah, dia cerita lah pasal adalah keluarga dia terlibat dengan ajaran sesat. Ajaran sesat tu ada dekat kawasan Rawang kat sana. Dekat apa dipanggil country home, apa benda tah? Bandar country home kat Rawang tu. Dia kata ada satu ajaran tu dipanggil ajaran Pak Habib dia tu. Ajaran Pak Habib ni dia berlebih pula. Dia kata Nabi Muhammad lebih mulia daripada Allah, dia kata. Ajaran sesat diwartakan oleh Jais lah di Selangor kan. Jadi diwartakan sesat ajaran itu, dan dia kata Nabi Muhammad lebih baik daripada Allah, dia kata. Sebab apa? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selalu kita dengar bila khutbah tu. Dia kata sesungguhnya Allah Taala dan malaikat berselawat kepada Nabi. Menunjukkan bahawa Nabi itu lagi mulia daripada Allah. Apa cerita ni, memang sah tak belajar dengan Dr. Azlan bahasa Arab ni. Kan? Ada begitu pula. Memanglah kita terjemah macam tu, tapi pemahamannya bukan begitu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yusallun tu bukan kita terjemah berselawat, maknanya bukan Allah tu berselawat pada Nabi macam kita berselawat pada Nabi. Allah tu beri kesejahteraan kepada Nabi. Jadi yusallun tu memberi kesejahteraan. Itulah orang suruh masuk bengkel, tak nak masuk bengkel. Tak adalah. Kan? Ini orang yang itulah. Ajaran nama dia, ajaran Pak Habib nama dia. Jadi sedihlah kawan saya tu kan, sebab family dia terlibat semua kan. Jadi yang satu yang paling pelik dan kelakar, itu satu yang tadi, satu hal lah. Dia salah satu daripada rukun ajaran sesat itu, wajib apa tau? Kita ingat wajib puasa ke wajib apa, biasa tu. Wajib main kugiran. Tahu kugiran? Jamming tahu jamming tak? Orang sekarang pakai jamming, dulu kugiran lah. Main apa tu kan? Main gitar, main drum. Apa punya ajaran wajib main kugiran? Kalau macam saya kaki bangku ni memang tak kerti lah nak main gitar, nak main drum kan. Ada macam tu. Dengar memang kelakar tuan-tuan. Tapi benda tu, masalahnya ada pengikut tu. Kan? Kalau tak ada pengikut, tak adalah glamour benda tu kan. Allahu Akbar. Itulah masalah, kadang yang ikut pun profesional. Orang-orang profesional kan. Bukan orang biasa-biasa kan. Pelik sangat. Dia kalau macam Ayah Pin tu kan, macam ajaran Ayah Pin, cuba tengok je. Sedangkan kita tengok Ayah Pin ada, kesian tengok dia kan. Tapi dah tak ada dah kot hewannya dah meninggal kan. Yalah, tak baiklah kita nak cerita meninggal. Kita nak cerita apa yang berlaku pada ajaran itulah. Kita bukan nak burukkan siapa kan. Tapi benda itu pengajaran kan. Tengok kesian tengok dia. Tapi itulah, kita tengok macam tu pun ada pengikut kan. Lain orang handsome macam ustaz ni, kalau ada orang pengikut okey lah kan. Tak. Gurau. Tapi itulah katanya kan, orang kata macam tu pun ada pengikut. Sebab kalau orang taksub ni, dia susah nak kata, dia dah tak nampak dah. Dia dah tak nampak benda. Yang dia nampak, ini memang mulia, dia daripada kerajaan daripada langit. Aduh pelik kata, kita dengar kerajaan langit. Pelik ni, kalau dia pernah jadi angkasawan macam Datuk Syekh Muzaffar tu tak apa juga lah kan. Taklah kita fikir logik kan. Tapi itulah maknanya manusia ni, kalau dia taksub sangat, dia dah tak kisah dah. Orang ni macam mana pun macam itulah. Dia akan buat ikut juga. Itulah dia kata. Ya, perkara-perkara ini kita kena jauhkan. Berpaling daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada perkara yang menjadi syarat mutlak sebagai Muslim. Berpaling daripada agama Allah. Ini lagi dahsyat lah. Baik. Dalil wajib haji. Yang dulu kita pun ada baca juga, tapi yang ini disebut sekali lagi untuk kita ingat semula. Kenapa haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini ada dalilnya. Satu, surah Ali Imran ayat 97, dan satu lagi surah Al-Baqarah ayat 196. Yang 196 tu memang popular lah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Sebab itu perkataan istita'ah itu adalah salah satu syarat ya, wajib menunaikan fardu haji. Kalau tak ada istita'ah, tak ada kemampuan, mana kita tidak wajib. Contoh seperti kalau sekarang ni dari segi kesihatan, dari segi keuangan, dari segi kota. Kota tu juga adalah istita'ah, kemampuan. Kita dah daftar macam tadilah kan, kita dah merayu tapi tak dapat juga. So tidak perlu risau, tak payah takutlah berdosa ke apa, tak perlu. Sebab kotanya sangat terhad dan haji ni kita boleh buat hanya sekali sahaja dalam tempoh setahun tu. Tempoh dia limit kan, tempoh dia sangat terhad. Pada musim Zulkaidah, Zulhijjah itu sahaja. Kalau umrah kita boleh buat bila-bila masa. Jadi sebab itu dia terhad, tempatnya pun terhad. Kita fikirlah macam, kita fikir kenapalah kadang kita Malaysia memang selalu dapat kota apa tambahan dan sebagainya. Kenapa tak Saudi tu bagi lebih banyak sikit kan? Malaysia ni orangnya baik-baik, sopan-sopan, disiplin bagus kan. Dia bukan tak boleh bagi, dia boleh bagi tapi tak ada tempat nak duduk. Tak ada tempat. Hari tu saya pergi kursus haji, kursus muzakarah haji. Pada hujung bulan lepas saya di Movenpick lah saya berkursus dengan pakar-pakar. Jadi ketika itu dijemputlah wakil-wakil daripada haji daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada apa semualah untuk berkongsikan experience dia orang kan, pengalaman dia orang. Yang Indonesia tu lah dia cerita, memang kita dengar pun terkejut Kalau ialah orang Indonesia kan kita tahu paling ramai kan kota dia, sebab penduduk dia dekat 300 juta, 280 juta. Jadi dia punya kota haji dia 280,000. Maknanya dia adalah jemaah haji paling ramai di dunia. 280,000. Kita baru 32,000 aja kan, sebab penduduk kita 32 juta. Jadi dia kata kalau orang Malaysia 32,000 tu bisa 4 hotel sudah cukup, dia kata kan. Bisa 4 hotel sudah cukup lah. 4 hotel yang besar tu yang biasa kita jemaah haji duduk kan, premium ke apa semua tu lah, Janadriyah apa semua tu kan. 4 hotel pun cukup dah kita orang Malaysia. Indonesia dia perlu 104 hotel, dia kata. Bayar ke mana nak cari tu 100 hotel. Dia kata yang bagus-bagus semua Malaysia sudah ambil. Hotel-hotel yang baik lah, sudah tentu kita akan ambil hotel yang kualiti untuk jemaah kita kan. Walaupun jauh tapi kita nak hotel-hotel yang baik lah. Sebab itu dia kata hotel baik semua Malaysia sudah ambil. Yang tidak baik saja diberi kepada orang Indonesia. Kesian pula dengar tu kan. Lepas tu Thailand pula berbeza. Thailand ni sebab dia kan minoriti Muslim. Kota dia Thailand ni 13,000. Tapi yang biasa dia boleh penuhkan 8,000 aja. So dia ada 5,000 lagi kosong. Kata kalau orang Malaysia dapat 5,000 ni hari ni juga aku pergi haji. Kan? Kalau fikir balik kan, kata 5,000 dia punya kosong tu. Tu dia ustaz-ustaz ni cakap, boleh tak yang 5,000 tu bagi dekat Malaysia kan. Yang macam mudah pas-pas macam itu aja ya. Dia tak semudah itu sebenarnya tuan-tuan, puan-puan Dia kota ni bila kita tak dapat memenuhi, dia akan pulang kepada kerajaan Saudi semula. Dan kerajaan Saudi kena bagi sama rata lah kepada negara-negara yang memerlukan. Dia tak boleh Malaysia aja Walaupun Malaysia ni ialah baik dengan Saudi dan kita tabung haji kita sangat bersistematik paling terbaik di dunia lah sebenarnya. Tapi itulah dia, kemampuan ini adalah dengan izin Allah. Tapi kita dah usaha. Yang penting kita dah usaha lah. Macam Ustaz cakap dulu, janganlah sampai kita tengok macam tu, tak payahlah daftar tabung haji macam tu. Kalau daftar pun bukan dapat pergi haji pun. Tak boleh, jangan cakap macam tu. Sebab kita kena usaha daftar, kita dah masukkan nama kita dalam sistem giliran haji itu pun satu usaha yang sangat baik sebenarnya. Apa tujuan? Nak menghindarkan daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Siapa yang mampu untuk menunaikan fardu haji tetapi dia tidak berusaha untuk pergi menunaikan fardu haji, maka dia akan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Nauzubillah min zalik. Kita boykot, tapi mampu tak daftar haji, tak nak daftar tabung haji, sama perangai Yahudi tu. Itu yang kita takut tu. Kita ni boykot Yahudi, tapi kadang perangai Yahudi tu takut ada dalam diri kita.
Sebab itu kita, alhamdulillah lah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, ayah bunda faham benda ini. Dan bukan untuk kita saja, mungkin kita ada yang dah lepas, dah pergi haji apa semua. Kita galakkan anak-anak kita, yang muda-muda ni, anak cucu kita, sebaik saja lahir, cukup je masa, rasanya tabung haji dia tak ada limit. Lahir je budak tu boleh daftar je, tak ada masalah. Nak daftar mula-mula kalau buka akaun RM10 saja, tak ada masalah, boleh letak RM10. Tapi kalau RM10, jangan tunggulah mana tak muncul-muncul haji aku ni, RM10 mana boleh. Tak boleh. Dia kalau nak masuk nama dalam giliran tabung haji, giliran haji itu kena RM1,300 minimum. Kan? Kita pun tahulah RM1,300. Sekarang saya tak tahulah, masih sama saya rasa. Minimum RM1,300. Bayanglah kalau kita kerja kan, 130 lah simpan sebulan. 10 bulan dah RM1,300 dah. Sebenarnya kita kena buat macam tu, disiplin lah. Kalau kita tak boleh disiplin, nak masuk bank secara manual, kita potong gaji. Buat potong gaji. Ustaz pun buat macam tu, potong gaji. Walaupun kita dah pergi haji kan, tapi kita buat je potong gaji. Tak apalah, duit tu tak pakai, kita pakailah, kita korek lah balik kan. Tapi kita buat potongan tu. Kita kena galakkan anak-anak muda kita, ya, mesti kita daftarkan. Kalau mereka tak ada kesedaran tu, kita bagi tahu. Alhamdulillah lah, macam saya sendiri kan, macam saya cakap tadi pagi kan, ayah saya seorang Cina masuk Islam. Alhamdulillah, sebab kesedaran dia sangat tinggi tu yang saya boleh pergi haji muda tu. Sebab dia daftar awal dengan alhamdulillah lah kesedaran dia ada kan. Jadi bila kesedaran tu ada, saya dapat pergi haji yang lebih muda, pada usia yang sangat muda lah sebenarnya. Umur saya 23, saya dah pergi haji. Masa tu ayah mak saya dapat pergi haji. Saya dapat pergi haji, masa tu saya belum start lagi, baru nak start baru. Kan? Jadi bila dia kata nak pergi haji tak, mestilah nak, mana dia tak nak. Kita nak ajalah, on je lah. Buat rayuan mudah masa tu, tahun 2003, 20 tahun lepas. Masya Allah. Buat rayuan kejar ya dapat. Alhamdulillah. Adik saya pun dapat masa tu. Adik saya pun lelaki juga, 19 masa tu umur dia. Dah haji dah muda-muda. Alhamdulillah lah, bila dah balik dapatlah haji kan. Kalau anak kita dia biasa haji, dia tak bagi muda sangat. Walaupun kadang kita rasa dah daftar lama, tak ada naik pun nama cucu aku ni. Kalau dah 10 tahun memang tak naik lah nama dia. Dia kena, saya rasa kalau tak silap saya lah, orang tamu haji sebut sekitar, kalau 18 ke atas baru dia ni, baru dia bagilah. Sebab kalau 15-16 tu walaupun dah balik, tapi mungkin dari segi yalah peraturan Saudi lah. Jadi balik tu tak ada masalah, boleh je dapat haji kan. Kalau duit lebih banyak, ikut package lah kan. Kalau mampu satu kepala RM100,000, RM200,000 silakan lah. Bukan rupiah tau, ringgit. RM200,000 satu kepala. Itu package Datuk Siti Nurhaliza lah tu. Mahal tu, RM280,000. Datuk Rizalman kan, RM280,000. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan permaisuri kita, alhamdulillah dah berhijab, permaisuri Selangor kan. Alhamdulillah, sebabkan pergi haji apa semua. Alhamdulillah lah, itu nampaklah dia punya, orang kata, perubahan. Alhamdulillah, itu yang kita nak lah sebagai pemimpin-pemimpin ni, kita nak tunjukkan teladan yang baik. Itu juga Negeri Sembilan pun sama. Alhamdulillah, macam permaisuri Negeri Sembilan adalah kita punya Chancellor USIM, Tunku Aisyah Rohani. Tunku Aisyah Rohani adalah Chancellor USIM. Saya punya yang tertinggi lah di USIM. Dulu belum berhijab, tapi alhamdulillah lama kelamaan sebab mungkin berkat lah jadi Chancellor di USIM, alhamdulillah sudah berhijab. Alhamdulillah, itu yang kita rasa seronok sebenarnya. Bukan senang tau nak tegur pemimpin-pemimpin tertinggi ni, bukan mudah sebenarnya. Tapi kita memang selalu berdoa dan selalu berikan ilmu itu kepada permaisuri. Alhamdulillah akhirnya baginda berhijab. Itu alhamdulillah, syukur pada Allah. Itu yang mustahak lah. Kita nak nasihat orang bawah senang tau, nak nasihat orang yang besar bukan senang. Kita berikan pemahaman, tapi alhamdulillah kalau mereka orang yang sedar dan mereka hatinya lembut, insya-Allah mereka akan tutup aurat dengan sempurna, insya-Allah. Itu yang kita syukur sangat-sangatlah. Baik, dan sesiapa yang kufur dan ingkar kewajipan ibadat haji, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, tidak berhajat satu pun daripada makhluk. Maknanya kalau seorang itu kufur, Allah tak heran pun. Istilah gitulah. Allah heran pun. Tak ada apa orang kata apa-apa pun tak terkesan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, jadi hamba Allah yang redha, bertakwa kepada Allah, dalam konteks ini kita cuba sedaya upaya untuk menunaikan fardu haji yang kita mampu, kita dah sampai tahap maksimum, kita dah rayu tapi tak dapat juga, tak apa, redha. Memang kalau boleh kita nak settlekan. Memang tak dinafikan tau, kalau bila kita sebut orang dah pergi haji, apa yang tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda rasa? Dah pergi haji ni apa kita rasa? Lega tau sebenarnya, itu istilah dia. Betul tak? Kita rasa lega sebab dah dapat tunai fardu haji, rukun Islam pun dah sempurna, kita rasa lega sebenarnya. Tapi bukanlah maknanya kalau kita tak buat tu kita rasa macam tak tenang hati, bukan. Sebab kita pun faham lah, bila kita belajar, ini semua jemputan Allah. Ya, kita dah usaha, tapi kalau dah dapat panggilan, jangan tolak macam Ustaz cakap tadi. Bila dah selesai urusan, kita dapat pergi haji, balik memang tenang hidup.
Kita boleh jalan kehidupan kita macam biasa pun, kita dah tak payah fikir nak kumpul duit nak pergi haji apa, dah tak payah dah, sebab kita dah settle. Mana kita cuma terus kehidupan kita, jadi orang yang baik, jadi orang yang lebih baik, itu sajalah. Itu saja. Nak kekalkan kemabruran itulah sebenarnya, bukan mudah sebenarnya kan. Mabrur tu senang sebut, haji, tuan haji memang senang sebut, tuan haji Azlan tu kan. Siapa tak panggil saya haji, saya tak nak datang lah ceramah kat sini. Contoh kan. Sebab kata yalah, istilah haji tu memang sangat, yalah kan, istilahnya kan. Tapi orang kata jangan kita hanya gelaran saja kan. Macam mana kita nak kekalkan, bila orang panggil kita tuan haji tu kita rasa macam mana? Bila orang panggil kita puan hajah, kita rasa macam mana? Bukan hanya nak bangga, tapi macam mana nak kekalkan tu akhlak kita, pertuturan kita, percakapan kita. Itu sangat besar dia punya pengertian. Sebab itu Allah sebut macam ni, ya. Dan wa atimul hajja wal umrata lillah, satu ayat yang memang merupakan dalil yang paling jelas lah. Dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah. Sebab itu haji umrah ni memang kena sekali. Sama ada orang tu dah pernah buat umrah dulu sebelum musim haji, atau ketika dia buat haji, walaupun sebelum tu dia dah pernah buat umrah, bila dia buat haji mesti diiringi dengan umrah. Jenis-jenis haji tu insyaAllah akan datang, kita akan belajar. Dia tak boleh kata, saya buat haji je, lepas tu umrah tak payahlah, dulu dah pernah buat dah 10 tahun lepas. Tak boleh. Dia haji tu dia mesti diiringi dengan umrah juga. Sama ada tamatuk ke ifrat ke qiran. Nanti insyaAllah kita akan belajar lebih detail lah. Haji adalah jihad. Ya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Maka mengapa kami tidak berjihad? Maka sabda Rasulullah SAW, bagi kamu sebaik-baik jihad itulah haji mabrur. Maknanya Aisyah radhiyallahu anha bertanya ni bagi perempuan sebenarnya, bagi wanita, bila cakap ketika zaman Rasulullah tu kan sallallahu alaihi wasallam, tengok lelaki je pergi berjihad, pergi berperang kan, jihad fisabilillah kan. Kenapa perempuan tak pergi jihad Rasulullah? Kita pun nak berjihad juga, kita pun nak dapat pahala mati syahid juga kan. Jadi Rasulullah kata untuk wanita sekurang-kurangnya pergi haji je. Itu pun dah dapat haji mabrur tu, kira kalau mati ketika menunaikan haji pun dah kira mati syahid. Masya-Allah. Macam kita tengok peristiwa tahun 2015 tu kan, yang ketika kren tombang tu kan, auzubillah min zalik. Mungkin tak tahulah kalau ada ayah bunda tuan-puan yang pernah haji pada musim itu 2015 tu kan, kita pun tak terfikir benda tu akan berlaku. Dan 2015 tu dua peristiwa besar tau berlaku. Pertama yang kren tombang, yang kedua dekat Mina tu kan, ingat tak? Yang orang meninggal ramai, orang-orang Syiah. Lepas tu terselit juga ada orang Malaysia seorang kat situ. Macam mana boleh terselit? Itu memang kuasa Allah lah. Memang dia mungkin kebetulan dia sesat ke apa, kita pun tak pastilah. Seorang je yang terlibat tu. Tapi yang kren tombang tu ramai kan, orang Malaysia sekitar 7-8 orang kat. Mereka memang dapat pampasan tu. Dia punya kerajaan Saudi bagi setiap family tu, kalau tak silap saya, 1 juta rial pampasan insurans takaful. Yalah, dapat juta pun family tu dah tak ada dah kan. Tapi yalah, sekurang-kurangnya meringankanlah beban keluarga. Dan kita tahu orang yang pergi tu matinya mati syahid, mati husnul khatimah, mati terhimpap benda-benda yang jatuh daripada atas. Jadi itu semua adalah husnul khatimah sebenarnya. Memang tragik lah, memang tragedi tapi itu adalah ciri-ciri husnul khatimah. Dia memang begitu. Sejarah ringkas haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah haji di bawah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji telah diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah dengan disertai oleh 1,500, ramai sebenarnya, 1,500 orang para sahabat. Namun demikian rombongan itu tertahan di Hudaibiyah. Kita tahu perjanjian Hudaibiyah, kita pernah dengar kalau kita belajar sirah Islam itu atau tarikh Islam, sejarah Islam. Jadi pada tahun ke-6 tu Rasulullah SAW memang berniat macam sebab itu kalau kita pergi umrah ke apa kan, biasa kita akan pergi kat Hudaibiyah tu tengok runtuhan-runtuhan masjid tu kan, kemudian kita niat umrah dan sebagainya di situ ya. Jadi kalau ikutkan situ memang tempat miqat lah. Tapinya pada zaman Rasulullah ni, bila Rasulullah, cuba tengok kan, disebut 6 Hijrah tu Rasulullah nak buat umrah, Rasulullah dah niat umrah, tapi Rasulullah tak dapat buat umrah. Macam mana cara nak keluar tu? Sebab bila kita dah niat, maknanya kita dah dalam ihram kan, tapi kita tak boleh masuk ke Masjid Haram. Disebabkan macam inilah, ditahan oleh pihak Quraisy ya. Kalau keadaan kita sekarang mungkin disebabkan perkara tertentu yang kita tidak langsung boleh masuk ke dalam Masjid Haram contohnya lah. Tapi benda tu mungkin hampir mustahil lah berlaku pada masa kini kan. Macam mana Nabi buat nak keluarkan dirinya daripada ihram itu?
Itu dipanggil dalam bahasa Arab, mungkin insyaAllah akan datang, mungkin kita akan jumpa, tapi mungkin lambat lagi lah. Dam ihsar dia panggil. Dam ihsar ni adalah dam untuk orang keluar daripada ihram kerana tidak dapat menunaikan umrah atau tidak dapat melakukan disebabkan perkara-perkara tertentu lah. Mungkin kalau zaman sekarang ni mungkin kesakitan yang kritikal sangat. Dia dah buat niat, tiba-tiba jatuh sakit yang serius, ya. Jadi dia sekarang berada dalam ihram. Bila dalam ihram nak buat tawaf dah tak boleh, dah uzur, dah masuk ICU sebagainya. Macam nampak pun susah nak sembuh lah, nampak gaya. Kalau ada harapan sembuh tak apa, kita biar dulu. Tapi kalau dalam keadaan kritikal agak sukar kan. Jadi maknanya kita buat dam lah, maknanya kita sembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing maknanya dia akan terbebas daripada ihram lah. Macam Rasulullah SAW begitu dengan sahabat. Sebab mereka dah buat niat, tiba-tiba tak boleh masuk, itu memang dia kena dam ihsar lah. Kena sembelih kambing. Setiap orang lah, bukan setiap satu rombongan satu ekor, tak. Setiap orang. Setiap orang yang niat tu. Kalau maknanya kalau 1,500 ekor lah. Dia macam tu lah. Ya? Pada tahun ke-7 Hijrah mereka membuat umrah qada. Kena qada lah balik lepas tu. Sebab Rasulullah SAW sebenarnya merindui Kaabah. Baginda mimpi tentang Kaabah. Sebab itu dah lama Rasulullah berhijrah. Bayangkan 6 hijrah kan. Maknanya 6 tahun dah Nabi duduk di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu baginda rasa rindu dan baginda bermimpi sedang bertawaf di Kaabah. Sebab itu baginda datang untuk buat umrah. Buat umrah, tapi disebabkan itu baginda tak dapat nak buat umrah. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang memang kalau ikutkan perjanjian Hudaibiyah ni sangat berat sebelah lah. Dia sangat orang kata berat kepada orang-orang musyrikin, berat kepada orang kafir. Tapi Rasulullah dia very open minded. Rasulullah ni sangat berfikiran terbuka. Kalau tengok sahabat, memang sahabat ni rasa macam nak marah je kalau dengan Quraisy ni kan. Tapi Rasulullah kata tak apa, kita sabar. Kita bagi tahu, kita ada teknik-teknik kita macam mana. Di antara perjanjian itu yang disebut dalam perjanjian itu adalah salah satunya ialah gencatan senjata selama 10 tahun. Kalau ikutkan, gencatan senjata 10 tahun. Bayangkan kalau 6 sampai 10 tahun, 16 hijrah. Sebenarnya Nabi pun dah tak ada sebenarnya 16 hijrah tu. Nabi dah wafat. Tapi kalau ikutkan, yalah fikir gencatan senjata 10 tahun kan. Tapi sebenarnya kalau tengok balik, lepas 2 tahun mereka dah tak sanggup dah. Memang dia dah biasa berperang. Kalau istilah kita hobi lah. Hobi dia berperang. Hobi kita mancing kan. Orang Lengging mancing kan. Mancing kan. Contoh. Mancing. Dia hobi dia berperang. Dah 2 tahun tak perang. Gian lah nak perang. Perang lah. Kata gencatan senjata 10 tahun, baru 2 tahun tak tahan. Dah tak tahan. Itu yang dia, ni tu akhirnya berlaku pembukaan Mekah tu. Itu yang satu sejarah sebenarnya kan. Berlakunya pembukaan Mekah yang Nabi sendiri pun tak terfikir akan berlaku. Tapi itulah kuasa Allah Ta'ala kan. Kalau lagi lambat, wafat Nabi tu lebih awal sebenarnya. Ya, itu isunya. Baik, pada tahun ke-10 Hijrah Rasulullah SAW telah mengisytihad